Selamat petang dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Sabah Maju Jaya. Salam sepakat Sabah hebat. Salam Dare to Change dari PPD Kota Kinabalu. Salam CDL Cikgu Mita Tabang kepada semua guru dan juga para pendidik yang bersama kami pada ketika ini. Cuti sekolah, suasana tenang, guru hadir, penuh semangat. Titik disusun, ilmu berkembang, mindah bercambah, PDPC pun semakin hebat. Saya Cikgu Quid Wicket dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sanzek akan menjadi moderator pada petang ini. Sesi rasmi akan bermula tepat pada pukul 3 petang. Untuk mengisi ruang menunggu ini secara lebih bermakna, kita ada sesi perkongsian pendek mingguan daripada seorang individu yang cukup terkenal sebagai pemotivator dalam dunia pendidikan. Ramai pemimpin pendidikan di negara kita adalah hasil didikan beliau. Beliau bergiat aktif sebagai salah seorang daripada ahli dalam Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan, MPPK. Tanpa buang masa, dipersilakan Dato' Dr. Mahendra Singh untuk sesi snippets reflects on yang bertajuk 8 petanda buli di tempat kerja. Dipersilakan, Dato'. Selamat petang semua dan terima kasih kerana dapat bersama. Tajuk yang saya pilih hari ini adalah 8 petanda berlakunya buli di tempat kerja. Kadang-kadang kita dapati bahawa banyak jenis yang cara atau buli itu berlaku di tempat kerja. Kadang-kadang kita fikir hanya murid kita saja yang kena buli. Tapi mungkin juga kadang-kala kita cikgu pun kena buli, kadang-kala pemimpin pun kena buli dan sebagainya, pentadbir pun. Yang penting adalah untuk kita semua mengamalkan satu kod etika di tempat kerja. So, kod etika ini adalah sangat penting kerana itulah yang akan membimbing adab yang kita amalkan di tempat kerja. Banyak ini saya jangka adalah berkait dengan adab. Sambil-sambil tuan-tuan dan puan-puan sedang bercuti cuti sekolah ni, rehat dan fikir-fikirkanlah bersama ya. Next slide please. So ada 8 petanda yang boleh mencerminkan bahawa berlakunya buli di tempat kerja. So yang pertama, kalau di tempat kerja kita sentiasa ada kritikan berterusan tentang kerja kita. Dan bukan yang lain, kadang-kadang seorang itu saja sentiasa dikritik, dinilai rendah. Walaupun prestasi kita dalam banyak perkara yang lain hebat. Tapi yang dilihat adalah aspek yang negatif. Dan kita selalu diambil sebagai contoh untuk dikritik. Saya rasa perkara macam itu adalah satu jenis buli. Satu petanda buli. Kesilapan, kekurangan ada pada setiap manusia. Kalau kita nak betulkan, ada cara dia. Yang kedua, kita memperlekehkan kerja orang. Rakan sekerja, pengurusan, pemimpin. Kadang-kadang bukan saja memperlekehkan kerja orang lain, tapi dia sendiri mengambil kredit untuk kerja yang baik. Kita buat kerja bukan kerana nak dapatkan nama. Kita buat kerja kerana itu adalah satu tugas kita sebagai ahli dalam sesebuah organisasi. Jangan sekali-kali fikir macam mana nak ambil nama sabotaj kerja orang. Next slide please. Di tempat kerja kadang-kadang kita beri tugasan, lepas tu kita mengurus secara mikro, kita soal siasat, kita kawal lebih daripada yang diperlukan. Kerja seorang guru yang pertama adalah PDP. Bukan semua guru arif tentang pengurusan dan kepimpinan.
Bukan semua guru arif tentang nak membuat kertas kerja, kertas cadangan. Bukan semua guru arif tentang pengurusan kewangan. Bukan semua guru arif tentang kaunseling. Bukan semua guru arif tentang hubungan dua hala dengan pihak luar sekolah. So, kita beri peluang daripada nak soal siasat dan sentiasa perhatikan kalau kita nampak sesuatu yang boleh dibimbing, beri bimbingan. Ini banyak berlaku lah selalunya. Belum apa berlaku pun kabar angin sudah. Kadang-kadang cerita palsu atau perbincangan di belakang tersebar di tempat kerja. Seorang itu banyak juga kadang-kadang tentang kesihatan cikgu, kesihatan pemimpin. We start spreading, Itu satu contoh je lah tentang kesihatan ni dan sebagainya. Ini adalah sangat confidential, private, kesihatan. Kalau cikgu tak datang 2 hari, 3 hari, jangan mula kita buat satu keputusan bahawa sesuatu telah berlaku. Don't be judgmental. Kalau seseorang itu nak beritahu sendiri tentang kesihatan dia atau apa, that's fine. Tapi jangan buat kabar angin, ya. Dan juga tentang kalau seseorang melakukan kesilapan, terus kita buat kabar angin. Kadang-kadang tak betul pun. Ceritanya palsu. Lebih baik senyap je. Kalau tak tahu, senyap je. Tak perlu kita buat ramalan atau the hunch dan sebagainya. Next slide, please. Dan layanan senyap. Kadang-kadang kita amalkan ini je. Kita malas nak tolong ke apa ke. Kita beri the cold shoulder lah. Dan kadang-kadang dengan setengah pemimpin pun dia boleh bagi cold shoulder pada kita. Kalau kita cadangkan sesuatu, dia buat macam okey-okey tapi sebenarnya dia tak kisah. Saya rasa silent treatment ini, layanan senyap ini pun akhirnya orang itu dia rasa down, dan hilang semangat. Walau macam mana pun keadaannya, kita sentiasa beri masa untuk dengar. So help people out. We don't lose anything lah. Kita takkan hilang apa jua pun. Dan kalau kita boleh buat lebih daripada apa yang kita mampu, itu saya rasa satu jenis hikmah lah, ya, yang kita boleh amalkan di tempat kerja kita. Dan tak adalah bunyi-bunyi istilah toksik ini di tempat kerja kita. Toxicity itu tak akan berlaku kerana kita amalkan etika kerja yang terpuji. Kita menghormati satu sama lain. Ini penderaan lisan pun dia. Ini saya nak cerita sedikit lah. Kakak saya ada 2 orang kakak. Yang kedua tu pernah kerja sebagai jururawat. Dan dia cerita pasal dia jadi jururawat kepada seorang pakar perubatan. Nah, pakar perubatan ni cerewet sedikit. File tu ada file masuk dan file keluar. So kakak saya dia atur lah yang mana file untuk masuk dan keluar. Tapi dia tak nak ikut. Itu sepatutnya cara dia tahu ini file yang dikeluarkan dari pejabat pakar tu dan ini file tinggal kerana itu file masuk. Kerana file itu tak dapat dikesan, dia panggil kakak saya stupid. So kakak saya marahlah. She felt very bad. Jadi dia kata, dia sebut nama pakar itu, doktor. My parents also have never called me stupid. If you don't like my work, you can get some other nurse, saya akan pindah jadi jururawat doktor lain. You dah diatur, ini file masuk, ini file keluar, itu pun you tak boleh ikut. Habis macam mana? Macam mana itu jadi salah saya? Senyap. Kerana dia panggil stupid, dia cakap benda-benda lain dan everything else. So, kita tak boleh gunakan istilah-istilah macam ini di tempat kerja. Never. We should never.
not even to our students, not to even to our colleagues, dari pemimpin kepada staf kita. Jangan menghina. Jangan keluarkan kenyataan yang menghina. You see, baru ini pun, beberapa minggu yang lepas pun, kakak saya masih boleh ceritakan tentang perkara itu pada saya. Dan saya rasa dia dah 4-5 kali dia ceritakan. So, people never forget how you made them feel. Seorang lagi pakar begitu hebat dan layanan begitu baik, sampai hari ini ingat layanan yang baik itu. People never forget how you treat them. So, we must always think untuk jaga, we must take care of the feelings of our staff. Next slide. Ya, ini kadang-kadang banyak berlaku juga. Orang cakap lain, kita buat cerita lain pula. Ya, dan kadang-kadang orang tu hebat dalam banyak perkara ya. Dan bila nama tu nak naik untuk katakanlah nak jadikan dia penolong kanan ke GKMP, orang tak ingat kehebatan dia. Dia cakap tentang, oh dia dulu satu-satu kesilapan yang kecil atau dia lewat datang kerja. Itu yang diutarakan, bukan ke perkara-perkara lain. Saya kata manusia ni kelemahan itu ada. Tapi we must take in totality lah. Jangan kita memperlekehkan kehebatan seseorang itu. Okay, last one, yang ke-8. Ada orang dia boleh mencorakkan kegagalan anda. Dia boleh yang sometimes kita diletak di tempat di mana kita tak boleh shine. Kita tak boleh menyerlah. Ada boleh berlaku juga. Tetapi tuan-tuan dan puan, kita semua ada kelebihan. Right? So, kita lakukan yang baik, yang betul, yang tepat, yang ada adab di tempat kerja kepada semua rakan yang ada dalam sesi pada hari ini. Saya nak kata perkara ini saja, bagi sokongan kepada rakan anda, janganlah jadi the big bully di tempat kerja dan walaupun cikgu baru, cikgu lama, kita bagi sokongan. Jangan bagi kerja yang lebih-lebih kepada one person saja. Seolah kita nak bully dia. Elakkan perkara macam tu. Next slide please. Tuan-tuan dan puan-puan, ilmu kita boleh dapat daripada pelbagai sumber. Work hard in silence. Let your success be your noise. Tak apalah. Yeah? Jangan kita bully aja, tak apa. Work hard. Let's make teaching great again. Masa cuti ni, saranan saya, pesanan saya, bacalah sebuah buku. Habiskan sebuah buku atau satu makalah ke, daripada majalah ke, daripada surat khabar ke. Read something, increase your knowledge. Ilmu tu sangat penting. Kerana buku adalah beban latihan untuk minda kita. Tuan-tuan dan puan-puan, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Datuk Dr. Mahendra Singh atas perkongsian yang amat bermakna sebentar tadi dalam ceramah beliau. Melalui sesi ini, kita warga pendidik yang telah didedahkan kepada pelbagai bentuk tingkah laku yang tergolong sebagai buli di tempat kerja, sama ada secara terang-terangan maupun secara halus dan berterusan. 8 tanda yang dikongsikan tadi amat penting untuk kita kenal pasti agar kita dapat mengambil langkah sewajarnya sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Semoga pencerahan yang diberikan tadi dapat membuka minda kita semua tentang pentingnya wujudnya persekitaran kerja yang sehat, selamat dan juga budaya saling menghormati antara rakan sejawat dalam organisasi tempat kita bertugas. Sekali lagi, ribuan terima kasih diucapkan kepada Datuk Dr. Mahendra Singh. Semoga kita terus peka dan cakna dalam menangani isu ini dengan lebih bijaksana. Tanpa buang masa, kita teruskan dengan sesi kita pada petang ini. Sekali lagi, kepada para peserta yang baru bersama dengan kami, Kopi Vosian, selamat petang dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Sabah Sepakat Hebat, Sepakat Sabah Hebat, dan salam Dare to Change dari PPD Kota Kinabalu, salam CDL, Cikgu Mita Tabang. Kepada yang berbahagia,
Datuk Dr. Amin Senin, pengasas Connecting Dots Learning. Penceramah jemputan mingguan kita, Datuk Dr. Mahendra Singh. Penceramah CDL CD ke-118, Dr. Rainer bin Tangkui. Puan Elsie Sharon Gilop, Koordinator CDL Cikgu Mita Tabang Sabah. Para pengetua dan guru besar, para pendidik dan guru-guru di seluruh Sabah, khasnya dan yang sudi bersama kami dari seluruh pelosok Malaysia. Saya, Cikgu Quid Wicket dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sanzek akan menjadi moderator pada petang ini. Selamat bertemu lagi dalam siri CDL ke-118, #Cikgu Mita Tabang yang juga bermakna Cikgu Bantu Cikgu. Mita Tabang adalah bahasa suku kaum etnik Sabah. Ini adalah satu sesi perkongsian ilmu yang dijalankan secara bersiri menerusi siri hands-on online session. Tuan-tuan dan puan-puan para pendidik sekalian, kita boleh cuba lihat kepada objektif CDL hands-on kita. Alright, ada 4. Yang pertama iaitu berkongsi ilmu dan kemahiran. Yang kedua adalah membangunkan kompetensi guru. Ketiga adalah meningkatkan keupayaan. Dan yang keempat adalah tujuan untuk membina jalinan dan jaringan berterusan. Okey, jadi rakan-rakan guru peserta perlu mendaftar sebagai ahli subscribers untuk CDL. Pendaftaran adalah percuma. Cuma perlu layari www.connectingdots.my. Kemudian para peserta boleh mengikuti program melalui pautan Zoom yang tertera pada poster. Selain daripada itu, para peserta juga boleh melanggan iaitu subscribe ke saluran Telegram iaitu www.t.me/connectingdotslearning. Sesi perkongsian berlangsung pada setiap hari Khamis selama 1 jam 30 minit iaitu daripada pukul 3 pagi sehingga 4:30 petang. Dan sesi perkongsian adalah secara hands-on. Dan berkaitan dengan e-sijil akan disediakan menerusi pautan kehadiran iaitu Google Form yang akan dikongsikan pada akhir sesi pada petang ini. Jadi untuk rakan-rakan semua boleh imbas QR code untuk melayari CDL di bawah ataupun juga boleh imbas QR code di paparan anda untuk melayari Telegram CDL. Untuk mendapatkan maklumat terkini tentang siri perkongsian terkini untuk CDL. Baik. Seterusnya, saya ambil kesempatan ini untuk memperkenalkan penceramah CDL siri ke-118 iaitu Dr. Rainer bin Tangkui yang merupakan pensyarah akademik dari Institut Pengajian Guru Kampus Keningau yang akan membuat perkongsian dengan kita pada petang ini. Izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan tentang penceramah hebat kita pada petang ini. Dr. Rainer bin Tangkui merupakan pensyarah akademik dari IPG Kampus Keningau. Selain daripada itu, beliau juga merupakan Ketua Unit Penyelidikan dan Inovasi dan juga pakar penilai instrumen kajian di Institut Pengajian Guru Kampus Keningau. Beliau mempunyai kelulusan akademik daripada Diploma Perguruan dalam bidang Bahasa Inggeris daripada IPGK Keningau. Seterusnya, beliau memperolehi ijazah sarjana muda teknologi maklumat dengan kepujian sains komputer. Seterusnya, beliau telah melanjutkan pengajian beliau ke bidang sarjana pendidikan dalam komputer dalam pendidikan dan kemudian beliau telah menamatkan pengajian di peringkat doktor falsafah iaitu komputer dalam pendidikan daripada Universiti Malaysia Sabah. Kepakaran beliau bukan calang sedikit iaitu termasuklah teknologi pendidikan, pembelajaran berasaskan permainan digital, penyelidikan pendidikan, penyelidikan kuantitatif, penyelidikan tindakan, dan juga penggunaan Minecraft Education serta pembangunan item-item kemahiran berfikir aras tinggi iaitu HOT ataupun KEBAT. Beliau aktif dalam penulisan artikel berwasit antaranya dalam jurnal Jurnal Kurikulum dan Pengajaran Asia Pasifik,
Menerusi kajian beliau yang bertajuk keberkesanan kaedah Flip Classroom berasaskan ChatGPT dalam pengaturcaraan iaitu analisis terhadap pencapaian guru pelatih. Sebagai pembentang yang aktif dalam pelbagai konferens, kolokium dan seminar pendidikan peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa, beliau telah meraih hampir 50 anugerah dalam pertandingan penyelidikan dan inovasi. Antaranya termasuklah anugerah platinum bagi kategori pensyarah individu dalam Inopec 2023, anugerah emas pada tahun 2021 dan juga beliau mendapat johan kategori warga KPM dalam kolokium PDPC Stream 2022. Selain itu, beliau turut berperanan sebagai mentor dan juga juri profesional dalam pelbagai bidang inovasi di peringkat antarabangsa seperti International Creativity and Innovation Award, iaitu KAIRA di Indonesia, International Innovation and Invention Competition INC 2023, Youth International Science Fair 2024, dan Indonesia International Invention Expo 2024. Ini adalah antara semua anugerah-anugerah dan juga kepakaran kita punya para penceramah pada petang ini, yaitu Dr. Rainer Bintangkui. Baiklah, dalam CD Hands-on Online Session Sabah, CD ke-118 pada hari ini, Dr. Rainer Bintangkui akan membuat perkongsian yang bertajuk Kickstarting Action Research with ChatGPT. Applying the Chemist and McTaggart model, plan, act, observe, and reflect. Sepanjang perkongsian ini, cikgu-cikgu boleh teruskan sahaja bertanya jika ada kemusykilan pada bila-bila masa. Anda dipersilakan untuk menaik persoalan anda dalam ruangan chat dan saya akan membacakan soalan anda bila ada ruang dan peluang. Tanpa buang masa, dipersilakan Dr. Rainer untuk memberikan perkongsian. Silakan, Dokter. Oke, terima kasih kepada sahabat, sahabat hebat Cikgu Kwit selaku moderator pada petang ini. Jadi sebelum itu Cikgu Kwit saya mau tanya dulu, suara saya oke, clear? Sangat clear, Oke, terbaik. thank you very much. Oke, jadi sekali lagi terima kasih kepada moderator kita yang hebat pada petang ini, Cikgu Kwit. Oke, tahniah Cikgu di atas anugerah yang baru diperolehi baru-baru ini. Oke, sangat memberi inspirasi kepada kami semua. Oke, selamat petang, salam sejahtera, dan saya sampaikan salam dari IPG Kampus Keningau ya, salam sepakat dan kolektif menjulang kecemerlangan. Jadi pertama sekali saya ingin mengucapkan, selamat bertemu pada Anda semua dalam sidang maya kita pada petang ini, dan saya sangat bersyukur kerana diberi peluang untuk mungkin petang ini bukan mengajar lah, saya bukan menganggap mengajar lah, saya berkongsi rasanya. Sebab di luar sana saya percaya bahwa orang-orang yang pakar dalam bidang kajian tindakan ini adalah guru-guru, Anda semua. Sebab amalan yang dilakukan setiap hari di dalam bilik darjah. Jadi mungkin petang ini saya akan berkongsilah mungkin sedikit ilmu yang ada pada diri ini. Jadi seperti kata moderator kita, Cikgu Kwit tadi, cikgu-cikgu boleh terus bertanya sekiranya ada yang ingin ditanya, dan saya akan coba jawab sebaik mungkin lah. Dan sebagai makluman cikgu-cikgu, memang masa yang diberi ini sangat-sangat sangat cemburu dengan kita lah, bahwa 1 jam lebih ini untuk kita membincangkan secara mendalam kajian tindakan maupun bidang kajian itu sendiri. Research itu ada satu yang sangat luas. Namun khas untuk petang ini saya telah streamline dia lah, khusus untuk kita kongsi. Mungkin yang poin-poin penting dan juga apa yang rekan-rekan guru boleh buat dengan bantuan AI. Maksudnya saya tidak tinggalkan cikgu-cikgu petang ini. Selepas ini apa saya mau buat? Apa tindakan saya? Siapa boleh bantu saya? Kita ada zaman sekarang ini AI lah yang boleh bantu kita. Saya akan tunjuk, tapi mungkin tidaklah secara terlalu detail memandangkan masa yang kita ada. Namun panduan ini boleh bantu rekan-rekan guru sana untuk mungkin kickstart, sesuai dengan tajuk kita. Jadi Cikgu Kwit, saya cuba share screen dulu. Nanti Cikgu info ya kalau
Boleh, Is it boleh, boleh. visible? Oi, mantap. Oke ya, cikgu, boleh ya? Cantik. Muka Alright, depan. thank you very much. Oke, alright. Oke, thank you very much. So, kita mulalah. Oke, untuk petang ini saya akan share something, perkongsian berkaitan dengan action research, kajian tindakan. Oke, dengan tajuk saya Kickstarting Action Research with ChatGPT, Applying the Chemist and McTaggart Model, Plan, Act, Observe, and Reflect. So, perkongsian saya petang ini dia tidaklah terlalu linear. Oke, dia berbentuk modular. Maksudnya saya just mix and match lah. So, apapun cikgu boleh terus bertanya sekiranya ada yang ingin ditanya terus. Oke, jadi kita pergi kepada ini cadangan slot saya lah. Oleh kerana kita ada 1 jam, memang tidak akan ambil masa yang lama lah. Tapi saya telah pecahkan perkongsian saya petang ini mengikut slot-slot ini. Ataupun mengikut timing inilah. Oke, yang pertama mungkin kita refresh. Oke, saya tidak menganggap rakan-rakan guru ni novice researchers dalam kajian tindakan. Memang expert semuanya. So, saya akan masuk. Okay, kita akan buat sedikit mungkin pembugaran mengenai konsep dan amalan kajian tindakan. Kemudian kita akan slowly masuk slot 2 iaitu elemen utama penulisan kajian tindakan. Okey, dan saya akan zoom kepada model Chemist dan McTaggart. Dan juga model adaptasi Chemist dan McTaggart. Saya akan beritahu kenapa saya specifically choose model ini. Kemudian slot ketiga kita akan beralih kepada aplikasi kecerdasan buatan, dan mungkin ada yang bertanya kenapa ChatGPT, kenapa bukan probably Gemini, Copilot, ataupun yang sekarang yang terbaru very famous, orang selalu sebut DeepSeek, satu dari application daripada China. Okay, so why ChatGPT? Oke, kita akan zoom ini dalam pelaksanaan kajian tindakan, dan slot 4 around 4:15, 4:20 macam tu, kita ada Q&A dan saya akan buat sedikit rumusan lah, oke, kepada anda semua. Oke, jadi kita teruskan. Saya akan share yang ini. Maksudnya apakah target saya, apakah sasaran saya untuk perkongsian petang ini? Oke, untuk cikgu-cikgu semua, oke, kita ambil yang ringan-ringan lah petang ini, oke. So, tujuan saya ataupun sasaran program petang ini adalah untuk memberi pendedahan mengenai konsep dan amalan kajian tindakan dalam pengajaran dan pembelajaran. So, kajian tindakan ini boleh dibuat selain PDP. Cuma petang ini saya zoom kepada PDP lah kerana kebanyakan kita semuanya cikgu-cikgu. Kemudian target petang ini juga adalah memberi pendedahan mengenai elemen utama penulisan kajian tindakan serta memberi pendedahan mengenai penggunaan aplikasi ChatGPT sebagai alat sokongan dalam pelaksanaan kajian tindakan. So, saya mengharapkan petang ini ketiga-tiga sasaran saya ini tercapailah, okey, dengan baik. Baik, kita pergi kepada slot yang pertama iaitu konsep dan amalan kajian tindakan. Jadi saya suka biasanya bermula dengan miskonsepsi kajian tindakan. Okey, kerana pada pendapat saya dan juga berdasarkan bengkel-bengkel yang telah saya buat, temu bual yang telah saya buat, guru berbeza guru, guru yang lain-lain guru mempunyai pandangan yang berbeza mengenai kajian tindakan. Ada yang betul, ada yang mungkin miskonsepsi. Jadi kita cuba tengok miskonsepsi kajian tindakan itu. Kerana dia bagi saya kajian tindakan ini dia very loose. Bukan very loose dari segi tidak strong dan sebagainya. Tapi dia tidak ada satu macam struktur, how to say, macam kajian konvensional. Dia memang ada contohnya validity, kesahan dan kebolehpercayaan. Pensampelan dia very strict. Okay, kemudian dia ada pilot test dan sebagainya. So, kajian tindakan tidak ada semuanya itu per se. So, apakah kajian tindakan ini? So, kita cuba tackle dulu miskonsepsi kajian tindakan tersebut. Okey, yang pertama, ini sangat famous. Okey. Kajian tindakan hanya untuk guru yang bermasalah atau guru yang mempunyai masalah lah. Okey. Miskonsepsi dia, salah tanggapan selama ini adalah hanya guru yang menghadapi masalah PDP sahaja perlu buat kajian tindakan. Kalau cikgu itu di kelas dia tiada problem, dia tidak perlu buat kajian tindakan. Itu miskonsepsi. Sebenarnya, kajian tindakan sesuai untuk semua guru yang mahu menambah baik amalan PDP.
Ini saya akan fokus selepas ini. Oke, ini miskonsepsi yang selalu berlaku yang pertama. Oke, seterusnya miskonsepsi yang kedua adalah kajian tindakan bukan bersifat penyelidikan. Dia ini macam bukan research. Sebab itu yang saya cakap tadi, dia macam very loose. Sampling pun tiada, and then dia tiada macam conceptual framework dan sebagainya. Oke, miskonsepsi dia adalah kajian tindakan tidak diiktiraf sebagai satu kajian penyelidikan. Walhal, penjelasan dia adalah kajian tindakan diiktiraf. Oke, diiktiraf dalam dunia penyelidikan sebagai satu kajian yang reflektif dan kontekstual. Oke, ada diterima sudah. Oke, sebelum ini pernah terjadi situasi kajian tindakan itu tidak dianggap sebagai penyelidikan. Karena elemen-elemen tadilah seperti pensampelan, reka bentuk dan sebagainya. Tapi sekarang telah diterima karena kekuatan kajian tindakan itu adalah dia menyelesaikan masalah. Kemudian kekuatan dia adalah refleksi. Oke. Ini kita akan kupas dengan lebih dalam lah. Dan kontekstual, maksudnya dalam situasi semasa. Baik, miskonsepsi yang seterusnya adalah kajian tindakan tidak memerlukan analisis data yang sistematik. Guru menganggap ataupun orang menganggap bahwa tidak payah guna analisis yang berat-berat, cukup pemerhatian, oke sudah. So macam mana? Oke, refleksi atau pemerhatian saja adalah memadai tanpa analisis data. Oke, penjelasan dia adalah yang kita betulkan. Kajian tindakan memerlukan pengumpulan dan analisis data yang sistematik. Oke, jadi maksudnya walaupun kita buat kajian tindakan Cikgu, kita perlu melakukan analisis dan juga pengumpulan data yang sistematik. Tujuan dia adalah supaya data yang kita peroleh itu akan menjawab persoalan-persoalan kita, menjawab objektif kita. Itu tujuan dia lah. Kalau data kita solid, bermakna kita punya objektif, kita punya persoalan kajian pun akan dapat dijawab dengan solid. Macam itulah. Oke, ini lagi satu miskonsepsi yang selalu dianggap selalu selalu guru-guru anggap ini berlaku lah, yaitu kajian tindakan mementingkan keberkesanan intervensi. Oke, selalu bila saya buat penilaian, bila saya buat pertandingan dan sebagainya, selalu saya jumpa bahwa dalam penulisan kajian tindakan itu, penulisan itu memfokuskan pada keberkesanan intervensi. Disebut sana inovasi yang saya perkenalkan adalah sekian. Inovasi ini bertujuan untuk penjelasan dia dalam kajian tindakan ini Cikgu, fokus dia bukanlah pada keberkesanan intervensi. Dia berbeza dengan pertandingan inovasi ya. Kajian tindakan ini dia bukan berfokus pada keberkesanan intervensi. Walau kita perlukan intervensi, betul. Tapi itu bukan di-highlight dengan mendalam dalam kajian tindakan. Fokus kajian tindakan adalah memahami dan menambah baik amalan dalam bidang masing-masing. So itu sebenarnya. Kita nampak murid kita hari ini dia tidak dapat mendarab pecahan contoh. Dan kita mau membantu murid kita boleh menjawab soalan pecahan itu. Itu yang kita sasarkan. Bukan zoom kepada apa intervensi kita mau pakai. Yes, kita perlu intervensi, namun highlight dia adalah adakah murid itu dapat ditambah baik, dapat dibantu dia menjawab soalan-soalan. Oke, ini miskonsepsi mengenai keberkesanan intervensi. Oke, satu lagi miskonsepsi yang sering berlaku adalah kajian tindakan lebih mementingkan hasil akhir. Oke, miskonsepsi dia adalah hasil akhir menjadi keutamaan dalam pelaksanaan kajian tindakan. Kebanyakan yang saya lihat bahwa orang menganggap ataupun guru-guru lah kebanyakan sebelum ini yang saya jumpa menganggap bahwa hasil akhir itulah yang penting, itulah yang utama. Walhal dalam kajian tindakan ini, kajian tindakan lebih memfokuskan kepada proses. Itu yang keutamaan dia. Dalam kajian tindakan ini adalah dia ongoing proses. Contohnya murid kita hari ini, kita dapati dia ada satu masalah, dan kita coba mau menambah baik amalan kita. Mungkin cara kita ajar kurang menarik, contoh mungkin cara kita ajar itu tidak digemari murid, so kita melakukan tindakan.
Jadi cikgu, dalam kajian tindakan ini, intervensi itu kita tidak sebut sebagai ataupun elemen yang kita guna untuk menambah baik amalan kita itu kita tidak sebut intervensi. Dalam kajian tindakan kita sebut tindakan. Oke, so sama ada kita guna bahan bantu mengajar, kita guna ChatGPT, kita guna didik hibur, kita guna pelbagai kaidah pun dia dipanggil tindakan. Nah, sebab itu nama dia kajian tindakan. Kita tidak gunakan intervensi per se. Tapi ada orang pakai, so tidak juga menjadi kesalahan lah. Dalam kajian tindakan ini, that's why dia very fleksibel dan dinamik. Dia tidak menghukum. Itu tidak betul, ini tidak betul dan sebagainya. Tapi sangat baik kalau kita dapat mengatasi miskonsepsi inilah. Oke, saya teruskan. Oke, itu adalah beberapa miskonsepsi yang berlaku. Jadi saya terpanggil untuk mengongsikan miskonsepsi itu agar cikgu-cikgu mungkin dapat zoom scope dia. Oke, sebelum kita pergi kepada pengenalan ataupun kita refresh balik apa itu kajian tindakan, sangat baik kalau kita sudah dapat, oh oke, kajian tindakan ini bukan untuk hasil akhir sebenarnya, semata-matanya. Dia adalah satu ongoing proses. Oh, kajian tindakan ini bukan untuk bukan untuk mengutamakan intervensi. Bukan, dia lebih kepada proses yang membawa kepada penyelesaian masalah. So diharapkan miskonsepsi tadi itu dapat cikgu kenal pasti dan kita tune balik lah, oke? Tuning balik. Ini yang sebenarnya penjelasan yang betul. Oke, kita pergi kepada pengenalan. So pengenalan ini saya just straightforward, cikgu tidak ada yang bombastik, yang baru lah. Oke, kita guna yang sedia ada. Oke, sebelum itu saya perkenalkan dululah highlight saja bahwa kajian tindakan ini, oke, kalau dalam dunia penyelidikan dia dipanggil penyelidikan tindakan. Tapi di kalangan kita ini yang orang yang pakai inilah benda ini kita panggil kajian tindakan. Nah, oke, so dia merupakan salah satu reka bentuk penyelidikan. Dia merupakan salah satu research design lah. So kita ada ini only a few. Dia ada banyak lagi. So kita ada experimental, quasi experimental, ethnography. Ethnography ini yang tentang budaya. Kita kaji budaya satu kaum masyarakat. Case study, kemudian grounded theory, kita mau prove satu teori, and then kajian tinjauan, survey. Okay, so kajian tindakan ataupun penyelidikan tindakan itu juga merupakan satu reka bentuk penyelidikan. Dan kalau cikgu-cikgu lihat banyak seminar, conference sekarang ini mula menerima paper-paper kajian tindakan untuk dibentangkan. Saya lihat sebelum ini dia tidak terimalah. Sekarang ini saya tengok banyak sudah yang terima kajian tindakan. Baik, saya pergi kepada pengenalan dalam konteks umum. Oke, yang kita biasa dengar lah. Oke, kajian tindakan merupakan reka bentuk penyelidikan yang dilakukan oleh individu atau sekumpulan individu untuk menambah baik amalan dalam bidang masing-masing. Oke, jadi cikgu, saya highlight yang warna oranye itu. So, kajian tindakan ini senang saja. Dia punya falsafah. Jadi cikgu ingat begini saja. Kajian tindakan ini dia adalah untuk menambah baik amalan kita masing-masing. Sama ada guru ataupun pengetua, guru besar, siapa saja kita. Kalau kita mau tambah baik, kita punya amalan, itulah kita buat kajian tindakan. Oke, dan spesifik hari ini saya zoom kepada guru lah karena Anda semua ini dan kita semua ini adalah guru. So, dalam konteks guru, kajian tindakan merupakan reka bentuk penyelidikan yang dilakukan guru untuk menambah baik amalan dalam PDP di bilik darjah. So, sama juga macam tadi. Oke, kita zoom kepada diri kita sebagai guru, kita mau menambah baik amalan kita dalam PDP di dalam bilik darjah. So, itulah definisi kajian tindakan. Kalau dalam bahasa yang biasa kan cikgu kita panggil mungkin muhasabah diri lah. Kan kita mau improve something dalam kelas kita, so kita mau improve amalan kita, jadi itu kita buat kajian tindakan. Oke, itu dia punya idea lah. Oke, kemudian spesifik untuk hari ini. Oke, untuk makluman cikgu-cikgu semua terdapat banyak ini definisi kajian tindakan. Oke, Kurt Lewin lain dia punya definisi, Springer lain, bukan lain lah, maksudnya dia ada ciri-ciri tambahan, adaptasi dan sebagainya. So saya mengambil
definisi kajian tindakan Kemis dan McTaggart kerana nanti saya bagi tahu juga kenapa saya zoom kepada Kemis dan McTaggart ini. Oke, jadi menurut Kemis dan McTaggart, kajian tindakan itu adalah satu inquiry, refleksikan diri. Kita soal diri kita reflect diri kita. Kenapa hari ini kelas saya murid tidak dapat jawab soalan saya? Kenapa hari ini murid tidak begitu berminat mau ikut PDP saya? Kita buat refleksikan diri secara kolektif yang dilakukan individu dalam situasi sosial untuk memperbaiki amalan mereka. So, maksud di sini, kalau mengikut Kemis dan McTaggart, kajian tindakan ini adalah satu inquiry kendiri. Kita tanya diri kita reflect, kenapa kelas saya hari ini murid-murid tidak ceria? Kenapa kelas saya hari ini murid-murid tidak berapa menjawab soalan-soalan yang saya tanya? Oke, kemudian secara kolektif. Kolektif ini maksudnya melibatkan pelbagai pihak. So dalam kelas kita ada guru dan murid lah. So secara kolektif. Guru itu kan cikgu itu dia tidak boleh macam mana dia mau buat refleksi kalau tiada murid kan. Jadi dia kena ada klien dia lah. Jadi itu maksud dia di situ. Oke. Dan ini yang saya telah highlight di awal-awal tadi. Kita sebenarnya membuat kajian tindakan setiap hari. Kita masuk kelas, kita mengajar, kita tengok murid, kita bagi latihan pada murid, murid menjawab latihan itu, ada yang dapat jawab, ada yang tidak dapat jawab. So, kalau murid yang tidak dapat jawab, kita pun berpikir kenapa dia tidak dapat jawab, dan kita mula mencari jalan penyelesaian. Oke, tapi kajian tindakan ini, proses itu dilakukan dengan lebih teliti, dengan sistematik dan mendalam. Oke, dalam konteks kehidupan seharian. Maksudnya kita really think about it, kita really analyze it, kita really hadam benda itu, bukan just touch and go lah begitu. Baik, jadi kalau kita boleh kupas, ciri kajian tindakan. Ciri-ciri kajian tindakan menurut Kemis dan McTaggart. Kajian tindakan itu adalah refleksikan diri. Jadi cikgu ingatlah, kekuatan kajian tindakan itu adalah refleksi dan tidak ada penyelidikan lain. Reka bentuk penyelidikan lain yang menggunakan refleksi, hanya kajian tindakan. Dan itulah kekuatan dia. Kajian eksperimental kah, kajian kuasi eksperimental kah, etnografi kah dan sebagainya tidak menggunakan refleksi, hanya kajian tindakan. Dan patut kita bangga cikgu. Patut kita bangga sebab kita ada sesuatu yang reka bentuk lain tidak ada. Dan kita punya reka bentuk ini boleh mengubah, menyelesaikan masalah, boleh menghasilkan murid yang mungkin cemerlang dalam pelbagai bidang. So kita patut banggalah cikgu, kita pun ada satu reka bentuk penyelidikan khas yang kita punya. Kemudian ciri dia lagi kolektif, yaitu melibatkan pelbagai pihak, biasanya guru dan murid, guru dan pelajar. Itu dia punya situasi. Kemudian kajian tindakan menurut Kemis dan McTaggart ini mesti berorientasikan tindakan. Maksudnya ada sesuatu yang kita buat, ada sesuatu yang kita ambil, ada jalan penyelesaian, ada planning kita. Murid yang tidak dapat menyelesaikan soalan pengatur caraan, contohnya RBT tahun 4, macam mana kita mau bantu dia supaya dia ingat itu carta alir, macam mana ataupun pembungkusan makanan. Reka bentuk pembungkusan makanan. Murid tidak dapat melakar dengan baik pembungkusan makanan itu. Macam mana kita mau bantu dia supaya dia boleh menjana idea untuk membuat lakaran. So dia mesti berdasarkan tindakan. Kemudian konsep kitaran. Ini juga kekuatan kajian tindakan cikgu bahwa berlaku proses kitaran. Nanti kita akan tengok macam mana kitaran ini. So tolong ingat cikgu 4 perkara ini. So saya pergi tadi itu yang dia overall, kemudian saya pergi satu-satu lah. Refleksi kendiri maksud dia apa? Guru menilai dan meneliti tindakan mereka sendiri. So ini amalan saya dulu lah cikgu, bukan apa dulu kan masa saya di sekolah, saya selalu pun cakap yang murid ini memang tidak pandai, murid ini memang dia tidak datang sekolah, dia selalu ponteng, dia tidak dengar di kelas dan sebagainya. Selalu saya komplain tentang murid. Tapi tidak pula saya lihat diri saya. Mungkin saya punya cara pengajaran, murid itu tidak suka. Kan selalu saya lah marah, saya selalu persalahkan murid.
Padahal mungkin diri saya sendiri pun ada masalah. So, refleksi ke diri itu sangat penting. Kita menilai dan meneliti tindakan kita lah. Oke, kemudian kolektif, so melibatkan kerjasama antara peserta. So biasanya guru dengan murid. Guru ini boleh 2 orang guru. Dia boleh macam satu kumpulan guru bertindak terhadap kelas yang sama. Itu boleh. Oke, kemudian berorientasikan tindakan yaitu bertujuan untuk memperbaiki amalan sebenar. So kita do something, kita melakukan sesuatu, kita melaksanakan tindakan untuk improve masalah yang kita hadapi. Oke. Kemudian inilah kekuatan kajian tindakan dan ini sebenarnya kita buat Beni Cigo. Oke, terkeluar belah Sabah kan. Kita sebenarnya telah melakukan ini sejak dari hari pertama kita bergelar guru contohnya. Sebab kita of course sebelum kita masuk kelas malam ini kita sudah pikir, sudah rancang apa saya mau ajar besok kan. Kemudian besok masuk kelas kita bertindak. Kita ajar, kemudian kita bagi latihan. Selepas itu kita akan observe, kita akan memerhati, kita tengoklah murid jawab ke tidak, murid faham ke tidak, murid main ke tidak dan sebagainya masa kita mengajar. Dan kemudian kita reflect. So maksudnya Cigu telah lakukan Beni, kita telah buat semuanya ini. Namun dalam konteks kajian tindakan mungkin kita perlu perkasakan lagi lah. Perlu lebih spesifik, perlu lebih sistematik, perlu lebih mendalam. Oke. Namun benda ini memang berlaku. Oke, dalam amalan kita setiap hari kita masuk kelas. Oke, dan saya telah permudahkan lah. Bukan juga permudahkan lah, juga saya telah macam combine dia semua. Jadi mungkin pengertian yang lebih mudah dan terperinci ini dia macam inilah. Kajian tindakan itu merupakan satu tindakan berterusan oleh guru untuk menilai amalan sendiri. Oke, dengan menggunakan data yang dikumpul untuk dijadikan panduan bagi menambah baik amalan lalu agar keberkesanan amalan PDP seterusnya dapat dipertingkatkan. Panjang bahkan Cikgu, tapi saya rasa Cikgu boleh faham lah kan, boleh dapat dia punya maksud lah. Oke, dia satu proses yang berterusan, kita mau menambah baik amalan kita dengan data-data yang ada agar amalan kita agar amalan yang kita tambah baik itu dapat digunakan pada masa akan datang. So lebih kurang begitulah. Oke, Cikgu. Sebab ada yang mengatakan betul juga lah, saya setuju juga. Untuk kita menyelesaikan ataupun mengatasi masalah murid di kelas kita, mungkin kita perbetulkan ataupun tambah baik amalan kita. Dan amalan itu akan reflect kepada murid kita. So gambaran dia lebih kurang begitulah. Oke, Cikgu, saya minta maaf petang-petang ini kalau cerita tentang ini research ini memang pening juga lah. Kan petang-petang lagi masa-masa cuti lagi. Tapi kita coba santai, santai namun kita coba kongsilah apa yang kita boleh kongsi. Oke, jadi tujuan kajian tindakan ini sangat straightforward lah. Kalau Cikgu telah ikuti dari tadi, tujuan kita buat kajian tindakan ini adalah untuk kita mau tambah baik amalan PDP kita. Oke, kemudian kita mau meningkatkan keupayaan reflektif guru. Jadi sebenarnya Cigo, keupayaan ataupun kemampuan kita untuk buat refleksi ini pun sebenarnya kita mau kasih training dia. Dia bukan obvious lah kalau Cigo yang sudah mengajar, guru-guru yang sudah mengajar 20 tahun kan, 25 tahun memang sangat cemerlang lah saya rasa dia punya keupayaan untuk membuat refleksi. Namun refleksi ini ada satu kemahiran yang kita boleh train, kita boleh improve. Jadi kalau kita buat kajian tindakan, kita akan always improve, always reflect. Jadi dia akan latih kita lah untuk kasih tingkat kita punya keupayaan untuk merefleks. Oke, kemudian kajian tindakan ini juga untuk kita selesaikan masalah yang dihadapi guru dan murid. Ini straightforward lah. Kita ada problem dalam PDP kita, probably dari kita, probably dari murid. So kita akan selesaikan melalui kajian tindakan. Dan of course dengan melakukan kajian tindakan, apabila kita sudah selesaikan masalah yang kita hadapi dalam kelas, ini akan menyumbang kepada peningkatan profesionalisme guru lah, meningkatkan kita punya profesionalisme. So overall ini semua berkaitan dengan amalan yang kita buat setiap hari. So kajian tindakan ini Cikgu bagi saya lah
Dia bukan sesuatu yang asing. Oke, dia memang sesuatu yang dekat dengan kita, cuma mungkin kita perlu apply dialah dengan lebih mendalam lagi. Oke, jadi kalau orang tanyalah kan, Cikgu, macam mana kita kasih beza kajian tindakan dengan kajian-kajian lain ataupun penyelidikan tindakan ini dengan penyelidikan yang lain. Macam mana ini berbeza dengan kajian tinjauan? Macam mana ini berbeza dengan kajian eksperimental? Oke, so ada 3 ciri penting. Oke, Cikgu ingat 3 ciri penting lah yang membezakan kajian tindakan dengan penyelidikan lain, yaitu elemen reflektif, elemen penglibatan, dan elemen kitaran. 3 saja, Cikgu. Reflektif ataupun refleksi, penglibatan, dan juga kitaran. So, kita tengok satu persatu. Macam mana dia ini? Oke, elemen reflektif. Guru mereflek amalan mereka dan melakukan penambahbaikan terhadap amalan tersebut. So, kalau ada elemen refleksi, Cikgu melakukan refleksi terhadap kelas yang telah Cikgu buat, so itu sudah ciri-ciri kajian tindakan. Oke, seterusnya penglibatan. Oke, macam mana penglibatan ini? Oke, guru yang melaksanakan kajian akan terlibat dalam kajian tersebut. So, maksudnya di sini Cikgu perlu terlibat dalam situasi kelas itu. Barulah itu dianggap sebagai kajian tindakan. Nah, kalau Cikgu di sini, Cikgu tengok kelas sebelah dan guru kelas sebelah itu melaksanakan kajian atau menyelesaikan masalah, Cikgu tidak terlibat sebagai dalam kajian tindakan. Nah, bila kita tengok orang lain buat, itu tidak dianggap kajian tindakan. Kalau kajian-kajian lain, penyelidikan lain, yes. Contohnya penyelidikan quasi eksperimental. Cikgu sebagai pengkaji, Cikgu minta guru lain mengajar sesuatu subjek menggunakan satu intervensi yang Cikgu hasilkan. Yes, itu boleh. Karena dia mengelakkan elemen bias. Kan? Tapi dalam kajian tindakan, Cikgu mesti terlibat dalam situasi kelas itu. Barulah dia dianggap kajian tindakan. Dan seharusnya guru tersebut bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. So, Cikgu lah yang nampak problem itu, Cikgu lah yang telah refleksi problem itu, dan Cikgu lah yang akan selesaikan problem itu. So, itu elemen penglibatan lah. Mesti guru itu terlibat di dalam kelas itu, di dalam situasi itu. Nah, dia tidak boleh tengok dari luar saja. Orang lain yang buat untuk dia. Tidak. Oke, kemudian ciri-ciri kajian tindakan yang ketiga adalah elemen gelung. Oke, ataupun dia panggil cycle dalam bahasa Inggris lah. Oke, melibatkan pelaksanaan satu atau beberapa gelung dengan tujuan sehingga sesuatu permasalahan selesai atau menambah baik amalan sedia ada. So, nanti saya akan tunjukkan satu grafik macam mana bentuk gelung ini. Oke, apakah dia punya cycle? Nah, sebenarnya Cikgu sudah nampak tadi lah dia punya huraian, tapi macam mana dalam bentuk gambaran nanti. Oke, so kalau ada 3 elemen ini bermakna itulah kajian tindakan. Oke, Cikgu, so far oke ya. Cikgu quit oke kah? So far, boleh? Sangat oke, sangat oke. Oke, alright, thank you very much. Ada catat Oke. nota juga di sini. Oke, alright, thank you. Alright, so kalau ada apa-apa soalan, cikgu-cikgu di luar sana sidang Maya yang hebat-hebat semua ini boleh terus tanyalah. Dan Cikgu Quit kalau ada yang chat soalan terus interrupt saja saya. Boleh. Cut saja. Oke. Alright, kita telah selesai slot 1. Bagi saya slot 1 tadi itu lebih kepada just perkongsian pembugaran lah. Oke, cikgu-cikgu yang hebat nih saya tahu memang telah sangat arif dalam kajian tindakan. So tadi itu kita just highlight dia mungkin elemen-elemen definisi dia, ciri-ciri dia, tujuan dia, dan sebagainya. Oke, kita akan masuk kepada slot yang kedua. Oke, slot yang kedua ini adalah kita masuk kepada tajuk yang saya khaskan untuk hari ini. Oke, Chemis dan McTaggart. Dan juga model adaptasi Chemis dan McTaggart. So, kenapa ada 2 modul ini? Oke, apa beza modul Chemis dan McTaggart dan model adaptasi Chemis dan McTaggart? Oke, kita tengok satu persatu. Oke, saya ingin buka persoalan, buka kepada sidang Maya sekalian. Di sini ada 2 gambar. Oke,
dua situasi lah, situasi E dan situasi B. Oke, dan situasi E anak panah dia pergi atas, pergi bawah. Kalau kita bilang di Sabah ini berhambur lah kan, berterabur. Kalau yang situasi B itu pula dia tersusun. Jadi ada yang boleh bagi huraian kau atau boleh bagi pandangan apa maksud situasi E dan situasi B ini dalam konteks kajian tindakan. Saya boleh doktor. Boleh sila. Cikgu siapa tuh? Okey, saya Cikgu Ashraf Cikgu Ashraf. daripada SMK Budaya 2 Sempurna. Ya, selamat petang Okey, Cikgu, silakan. selamat petang cikgu. Okey. Jadi kalau kita lihat pada model kajian tindakan ni kan situasi A, situasi B ni. Situasi A ni kita nampak betul macam doktor kata tadi berhambur. Okey, Mungkin betul. disebabkan tidak ada benda yang menjadi acuan. Kalau contoh situasi B ni mungkin dia ada acuan ataupun kalau kita dalam bahasa research kita ada framework Oke, yang cantik. kita nampak teratur terus begitu. Oke, Itu cantik. pandangan saya lah. Oke, terima kasih Cikgu Ashraf. Oke, ada lagi mau coba atau kita coba satu lagi lah kalau ada. Oke, dapat lebih kurang juga mungkin kan jawaban dapat kita teruskan. Oke, terima kasih Cikgu Ashraf. Oke, sangat betul lah. Oke, bahwa model ini ataupun sesuatu model dia dalam mana-mana kajian ataupun dalam mana-mana penyelidikan, model ini adalah satu panduan. Oke, kalau Cikgu Ashraf kita tadi sebut acuan. Oke, dia satu framework. Oke, ini saya ambil yang kajian tindakan lah, saya zoom kepada kajian tindakan. Oke, model kajian tindakan ini merujuk kepada kerangka sistematik atau struktur berperingkat yang menjadi panduan kepada pelaksanaan kajian tindakan. So, betul lah menurut Cikgu Ashraf tadi, kalau kita ada satu framework, kita ada satu struktur, ataupun dalam bahasa yang mudah kita ada user manual lah, okay? So lebih mudah kita mau buat sesuatu perkara, okay? Sebab kita just follow sahaja proses-proses itu ataupun fasa-fasa itu kita ikut sahaja. So lebih mudah begitulah berbanding kita tidak ada satu modul, kita pun tidak pasti memula dari depan kah, mula dari belakang kah, dari kiri kah, dari kanan kah kan? Jadi bila ada satu modul kita sudah terbimbing ataupun terpandu. Oke, mesti start dari A, kemudian pergi B, kemudian pergi C, kemudian pergi D. Kurang begitu. Oke, melibatkan fasa-fasa tertentu dan membantu guru memahami aliran proses kajian tindakan secara kitaran. Oke, sebelum kita pergi kitaran itu saya tunjukkan dulu nih ya. Terdapat banyak modul kajian tindakan di luar sana, Cikgu. Lebih daripada 20. Saya rasa dalam 30 pun ada. Oke, sebab dia ada modul yang asas dan modul yang telah diadaptasi dan telah ditambah di sini dan di sana. Oke, tapi antara yang famous adalah inilah modul Kurt Lewin, modul Chemist dan McTaggart, modul McNiff dan modul Stringer. Namun demikian, asas setiap model kajian tindakan ini sama saja. Oke, dia sama saja, Cikgu. Dia punya starting ini contohnya merancang, bertindak, ya, kemudian memerhati dan mereflek. Dia sama sahaja untuk setiap model ini. Cuma wujud variasi pada setiap satunya. Sebab of course lain penyelidik dia nampak perspektif lain. So dia ada tambah sedikit di bahagian dia lah. Oke, begitu. Oke, jadi berbalik kepada persoalan tadi. Pilihan saya yang mana satu? Kan, sebab dia macam ni, Cikgu. Saya tidak mengatakan model-model ini tidak bagus, tidak sesuai dan sebagainya. Dia bergantung dengan orang yang menggunakan ataupun masalah yang dihadapi, yang mau diselesaikan, amalan yang mau ditambah baik, dan juga Cikgu lebih faham yang mana satu. Saya tidak mengatakan yang inilah paling bagus, model Chemist dan McTaggart. Saya tidak cakap yang model McNiff itu yang paling bagus. So dia bergantung dengan apa masalah yang Cikgu mau selesaikan dan Cikgu faham yang mana satu. So bagi saya memang favorite dengan model Chemist dan McTaggart ini. Oke. So, ini saya tunjuklah Cikgu, dia punya model kitarannya ini. So, kita akan mulai dari merancang, kita akan mulai dari seterusnya bertindak, memerhati, dan mereflek.
Adakah cikgu, soalan saya, oke, adakah kita perlu mula dari merancang? Tidakkah kita boleh mula dari bertindak? Tidakkah kita boleh mula dari memerhati? Tidakkah kita boleh mula dari mereflek? Oke, jawaban dia, kalau cikgu tengok carta ini, dia tidak ada pun nomor 1, 2, 3, 4 kan? Dia boleh saja mula dari mereflek. Cikgu boleh saja mula dari memerhati. Mungkin cikgu situasi cikgu itu cikgu sudah bertindak, namun cikgu mau memerhati, boleh. Dia bergantung dengan cikgu berada di bahagian mana. Oke, jadi model Kemis dan McTaggart ini dia tidak cakap mesti mula dari merancang, baru pergi bertindak. Boleh jadi saja pada malam ini cikgu mau merancang kelas besok kan, tapi cikgu reflect dulu, saya mau ajar apa besok Oke, saya mau mengajar murid menolak nomor bulat contoh. Tapi murid-murid saya ini belum pula pas lagi menambah nomor bulat. Nah kan, jadi cikgu pun sudah sambil cikgu merancang, cikgu pun mereflek. Soalnya dia boleh berlaku di mana-mana kitaran, di mana-mana fasa tadi. So jangan takut cikgu kalau bilang saya mesti mulai dari bertindak, saya mesti mulai dari memerhati. Tapi of course kita akan mulai daripada yang paling mudah lah. Biasanya kita akan merancang. Kan kita akan start from planning lah. Oke, untuk memudahkan kita punya proses. So ini adalah kitaran. Ini satu kitaran. Nah kalau lengkap ini, cikgu, dia satu kitaran. Kalau masalah kita itu belum selesai, kita akan pergi lagi kitaran yang kedua. Kita buat semula macam ini, namun kita telah tambah baik perkara-perkara tertentu. Oke, itu kitaran. Ini maksudnya satu cycle nih, satu kitaran lah. Oke, jadi model kajian tindakan Kemis dan McTaggart dikenali juga sebagai model spiral karena dilaksanakan dalam kitaran. Satu kitaran boleh membawa kepada kitaran seterusnya. Maksudnya kalau kitaran pertama, plan, act, observe, and reflect itu belum selesai masalah, kita buat lagi macam itu. Pusingan kedua, kitaran kedua. Dengan ada penambahbaikan, mungkin pada tindakan kita. Tidak selesai lagi masalah dalam kitaran kedua, kita pergi lagi kitaran ketiga. Buat semula benda yang sama. Plan, act, observe, reflect. Tapi dengan ada penambahbaikan pada tindakan kita. Begitulah seterusnya cikgu sehinggalah selesai kita punya permasalahan. Kalau ada 10 kitaran pun tidak ada masalah. Oke, sebelum saya lupa, kawan baik saya di IPG Kampus Ilmu Khas, dia buat PhD. Dr. Hairul buat PhD dalam kajian tindakan. Dia buat kajian tindakan, dia punya PhD. Saya pun terkejut lah hari itu. Boleh juga buat ini kajian tindakan PhD. Boleh, cikgu-cikgu. Sampai sekarang ini kita boleh buat kajian tindakan level PhD. Dia menggunakan 6 kitaran. 6 cycle lah. Maksudnya 6 kali dia laksanakan itu tindakan. Baru selesai masalah murid dia lah. Mungkin dia mau semua murid menguasai. Jadi 6 kitaran. So ini dalam dia punya PhD lah yang saya tengok hari itu. Oke, apa yang berlaku di fasa merancang? So saya just pergi yang straightforward lah cikgu. Saya tidak terlalu mendalam lah hari ini. Oke, fasa merancang ini pengkaji mengenal pasti masalah yang ingin diselesaikan dan merancang tindakan yang akan dilaksanakan. So kita identify masalah itu. Yalah, kita mau merancang kan. Sebelum kita rancang, of course kita mau tahu dulu apa masalah murid-murid saya ini. Dan juga sasaran dan tujuan kajian turut ditentukan. Sini juga kita tetapkan, oke, saya mau murid saya boleh menguasai ini. Saya mau murid saya boleh menyelesaikan masalah ini. Oke, itu adalah fasa merancang. Kita kenal pasti masalah dan kita rancang tindakan. Oke, seterusnya kita pergi kepada fasa bertindak. Oke, apa yang berlaku di sini? Straightforward, pengkaji melaksanakan tindakan yang telah dirancang. Apa yang kita plan malam tadi, kita buat hari ini. Jadi dia boleh melibatkan perubahan dalam pengajaran dan pembelajaran atau amalan sedia ada di sekolah. So maksudnya kita masuk kelas besok, mungkin kita modify cara kita mengajar, mungkin kita punya approach itu berbeza. Kalau sebelum ini kita banyak berhujah, mungkin kali ini kita bilang oke, biar murid-murid saya yang banyak buat kerja. Saya just jadi facilitator saja. Mungkin begitu. Oke, kemudian fasa memerhati. So, apakah yang berlaku di fasa memerhati ini, cikgu? Oke,
Pengkaji mengumpul data dan maklumat mengenai tindakan yang sedang dilaksanakan. So dalam proses cikgu buat cikgu punya tindakan itu, mungkin cikgu menggunakan satu pendekatan baru. Contoh cikgu gunakan paling senanglah ChatGPT, AI dalam cikgu punya PDP. Cikgu pun memerhati, cikgu pun mengumpul data dan maklumat. Maklumat itu boleh jadi dalam bentuk pemerhatian berstruktur atau tidak berstruktur. Berstruktur ni cikgu maksudnya cikgu sudah buat checklist. Oke, cikgu ada satu checklist, cikgu mau kenal pasti. Oke, kalau guna AI ini murid berminatkah? Oke, cikgu tandalah kalau berminat ataupun murid ni mengantukkah. Jadi cikgu ada buat yes no, contoh begitulah. Kalau dia mengantuk juga cikgu tanda mengantuk. Kalau dia tidak mengantuk, cikgu tanda tidak mengantuk. Lebih kurang begitulah yes no. Tidak berstruktur ini maksudnya cikgu pemerhatian cikgu yang cikgu hanya cikgu tengok saja tanpa mau mengenal pasti apa-apa. Cikgu just tengok dan apa-apa yang cikgu nampak itu cikgu rekod. Itu tidak berstruktur lah. Cikgu tidak menetapkan lebih awal apa yang cikgu mau nampak. Kemudian kita akan buat soal selidik dan temu bualah antara perkara yang kita buat semasa fasa memerhati. Kemudian kita pergi kepada fasa mereflek. Oke, so apa yang berlaku di sini cikgu? Kita akan analisis, oke, data-data maklumat yang kita dapat itu, dan kemudian daripada data itu, oke, data itu boleh jadi kita punya pemerhatian terhadap murid ini minat ke tidak cara saya mengajar, dia punya ujian tadi yang saya bagi kerja tu murid dapat jawab dalam masa yang saya bagi kah, murid kerap keluar ke tandas kah dan sebagainya. So cikgu akan analisis data itu dan menentukan adakah tindakan yang cikgu buat itu mencapai sasaran ataupun sebaliknya. Berjaya kah tidak tindakan itu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sekiranya tidak, oke, sekiranya yes, selesai, contohnya 100% murid dapat menjawab soalan menambah pecahan, jadi kitaran pertama itu tamat. Oke lah, selesai. Oke, sekiranya ada lagi 3 orang, daripada 10 orang, 2 orang lagi murid belum dapat menambah pecahan dengan baik, so cikgu akan pergi lagi kepada kitaran seterusnya. Namun kitaran seterusnya itu cikgu akan tambah baiklah cikgu punya tindakan. Jadi dia bukan tambah kitaran kedua itu sama juga cikgu punya tindakan. Tidak juga kita akan tambah baik. Mungkin ada something yang kita tambah, kita ubah sesuai kita punya tindakan dan kita bawa ke kitaran kedua. Oke, jadi dia punya gambaran begitulah. Oke, cikgu. Jadi ini adalah adaptasi ya. Saya tunjukkan di sini adaptasi model kajian tindakan Kemis dan McTaggart versi KPM. Oke, apakah maksud ini? Maksud dia ini, cikgu. Dalam konteks pendidikan di Malaysia, kalau cikgu tengok sejarah dia, bahagian BPPDP, bahagian perancangan dasar dan penyelidikan itu, yaitu satu daripada unit dalam KPM yang bertanggung jawab dalam menyelaraskan penyelidikan ini. Mereka telah mengambil kajian tindakan ini daripada luar, bukan? Pada tahun 1988, cikgu. Lama sudah nih kajian tindakan di tempat kita. Dan KPM itu telah mengadaptasilah. Oke, dia telah adaptasi ini macam dia telah bukan juga modify lah, cikgu. Dia telah mungkin memasukkan sedikit elemen. Oke, mengubah suai sedikit, menambahkan elemen tertentu dalam memudahkan penulisan. Itu tujuan dia lah, memudahkan penulisan kita di Malaysia ini. So ini adalah model adaptasi dan inilah juga model yang saya pakai, cikgu. Model adaptasi, model kajian tindakan Kemis dan McTaggart. Dia akan mula dari dia akan ganti tadi apa? Tinjauan awal, merancang tindakan, melaksana tindakan dan memerhati dan mereflek. So ini adaptasi model Kemis dan McTaggart lah. Oke, valid ke dia ni, cikgu? Oke, dia begini ya. Adaptasi tempatan KPM ini yang sering digunakan dalam konteks pendidikan di Malaysia. So kebanyakan penulisan kita akan menggunakan ini sebab kita akan buat tinjauan awal. Kita akan membuat refleksi melalui tinjauan awal. Oke, kemudian lazimnya digunakan sebagai panduan dalam penulisan kajian tindakan di Malaysia dan saya telah cite di sini buku panduan penyelidikan tindakan keluaran IPG lah. Ini baru lagi tahun 2025. Oke, so memang di Malaysia ini acuan dia adalah menggunakan adaptasi model Kemis dan McTaggart tadi. Mungkin lebih memudahkan penulisan dan sebagainya lah.
Oke, jadi untuk saya Cikgu, saya menggunakan model inilah adaptasi. Karena lebih mudah untuk saya faham yang saya buat tinjauan awal dulu. Tinjauan awal itu apa? Saya melihat hasil kerja murid, saya tengok sikap murid, adakah murid minat dengan cara saya mengajar, adakah murid punya kerja ini selesai dengan baik. So lebih mudah untuk kita buat penulisan lah dengan cara tersebut. Oke, so Cikgu boleh guna kedua-duanya, tidak masalah. Tapi saya personally saya sangat gemar guna adaptasi Kemis dan McTaggart lah. Oke. Alright, jadi oke, beza dia adalah tinjauan awal lah dimasukkan tadi ya secara eksplisit. Oke, jadi Cikgu saya tengok masa kita pun sangat cemburu, jadi saya terus pergi kepada inilah AI tadi. Banyak yang tunggu-tunggu kali, bagaimana kita guna AI. Namun demikian saya tunjuk dulu, ini adalah versi KPM lah, versi kita di Malaysia. Oke, versi kita di Malaysia dan di negara lain mungkin bentuk penulisan dia lain. Oke, jadi kita ada panduan kita biasanya yang inilah. Kita ada tajuk, abstrak, refleksi PDP yang ada fokus kajian, kemudian objektif kajian dengan ada objektif am, objektif khusus, kita ada kumpulan sasaran, kita ada model kajian, kemudian kita ada pelaksanaan tindakan itu ada yang mana kita ada tinjauan awal, merancang tindakan, melaksanakan tindakan dan memerhati serta mereflek. Dan kemudian kita ada kesimpulan dengan rujukan. So ini konteks kita di Malaysia Cikgu. Kalau Cikgu rujuk mana-mana penulisan pun di Malaysia ini, biasanya dia ada elemen-elemen yang inilah. Oke, dan oke. Ini mungkin saya tidak kupas dengan lebih mendalam lah, tapi mungkin ada ruang dan peluang saya akan share benda ini. So apakah yang penting tadi Cikgu? Kalau saya tunjukkan ini, mungkin ada yang terfikir. Tapi saya rasa cikgu-cikgu semua sudah mendalami lah kan apa yang perlu ditulis. Sebenarnya apa yang kita perlu tulis di bahagian refleksi PDP lalu contoh. Apa yang kita perlu tulis di bahagian objektif kajian. Apa yang perlu kita tulis di bahagian kumpulan sasaran dan seterusnya. Oke, sebenarnya cikgu saya telah sediakan template. Tapi mungkin petang ini saya tidak sempat untuk share secara mendalam lah. So saya just go through. Dan mungkin saya boleh share ini kepada sidang maya lah. Oke, mungkin saya pas dengan moderator atau sebagainya. Mungkin saya share di chat nanti. Oke, template apa yang perlu ditulis ataupun cadangan yang perlu kita tulis. So saya telah gunakan color coding di sini. Oke, color coding maksudnya dalam abstrak itu perlu ada latar belakang kajian. Jadi cara tulis dia macam mana? Saya ada bagi contoh lah. Oke, cikgu di sana. Kemudian objektif kajian ini macam mana? Oke, saya ada bagi contoh penulisan dia. Jadi elemen-elemen inilah yang perlu ada di dalam abstrak dan inilah color coding dia. Maksudnya contoh-contoh huraian yang perlu ditulis oleh cikgu lah. Oke, seterusnya di bahagian refleksi PDP lepas, apakah yang perlu ada? Oke, perlu ada huraian ringkas mengenai PDP yang telah dijalankan, perlu ada pemerhatian terhadap keberkesanan PDP, perlu ada huraian mengenai isu dan cabaran yang dihadapi, perlu ada analisis kendiri guru, perlu ada impak terhadap pembelajaran murid, perlu ada cadangan penambahbaikan berdasarkan refleksi. So, saya telah buat color coding. So, ini nanti cikgu boleh compare lah di mana berlaku nih. Contohnya, saya bagi satu contoh lah. Huraian ringkas mengenai PDP yang telah dijalankan. So, macam mana kita buat huraian dia? Berdasarkan sesi PDP yang lepas, saya telah menggunakan pendekatan pembelajaran berpusatkan guru untuk mengajar topik pecahan. So, itu adalah huraian ringkas mengenai PDP yang telah dijalankan. Oke, jadi saya ambil ni lah, analisis kendiri guru. Apa yang kita boleh tulis? Saya menyadari bahawa pendekatan ini tidak berjaya memenuhi keperluan pelajar yang berlainan tahap penguasaan. So, cikgu, kalau cikgu nampak di sini, dia ada, sudah saya bagi satu panduan lah. Apa yang cikgu perlu tulis sebenarnya di dalam refleksi PDP lepas contoh. Konten dia apa? So, ada dia punya contoh di sana. So, ini rasanya saya share nantilah. Dan kalau berminat mau tahu benda ini, boleh jemput nanti pergi sekolah lah cikgu. Kalau petang ini tidak sempat pula untuk share semua ini. Oke. Jadi tidak apa. Saya just go through. Ini adalah benda-benda yang adalah. Oke, saya telah buat color coding, so akan memudahkan guru lah kalau cikgu tengok nanti, cikgu pun dapat, oh oke, sebenarnya dalam metodologi ini fasa tinjauan, apa yang perlu ada? Perlu ada mengenal pasti masalah PDP, perlu ada refleksi guru terhadap amalan PDP lepas, perlu ada data atau bukti sokongan,
perlu ada kaitan dengan kepentingan pembelajaran murid. Oke, so ada dia punya contoh di sana. Oke, Cikgu, so ini saya skip macam ni lah. Oke, nanti Cikgu boleh dapatkan lah nanti. Oke, saya juga ada sertakan saya punya penulisan lah. Oke, kajian tindakan. Jadi oleh kerana saya mau pergi kepada slot yang penting selepas ini, so saya just go through lah. Oke, sebenarnya Cikgu kenapa saya tunjuk saya punya contoh penulisan ini, karena saya mau bagi Cikgu panduan macam mana AI itu boleh bantu Cikgu menghasilkan ini. Oke, menghasilkan penulisan seperti ini. Tapi tidaklah mungkin 100% macam ini, tapi at least Cikgu boleh kickstart penulisan Cikgu seperti ini menggunakan AI tadi. Oke. Ini contoh yang saya ini yang telah saya buatlah. Oke, tahun lepas kah. Oke. Alright. So kita pergi kepada slot yang ketiga. Oke, saya cuba inilah. So aplikasi kecerdasan buatan ChatGPT dalam pelaksanaan kajian tindakan. So mungkin banyak cikgu-cikgu yang ingin tahu yang ini. Bahwa sekarang ini cikgu tidak berdiri sendiri. Cikgu boleh berada di mana-mana sahaja dan boleh melakukan kajian tindakan, at least penulisan kajian tindakan dengan bantuan ChatGPT. Kalau sebelum ini kan mau jumpa supervisor lah, mau tanya orang yang lebih tahu lah dan sebagainya. Zaman sekarang tidak perlu lagi. Oke, jadi kita teruskan. Oke, ada Andika pula. Oke. Jadi kepentingan ChatGPT dalam kajian tindakan, so saya just go straight forward, membantu guru. Kenapa AI ini penting dalam bidang pendidikan? So saya rasa cikgu semua sangat maklum. So saya just pergi secara sepintas lalu lah. Membantu guru menghasilkan bahan PDP, membantu murid mengakses maklumat, menggalak pembelajaran terarahkan diri dan sebagainya lagi. Oke, jadi cikgu saya mau pergi kepada ChatGPT. Kepentingan dalam kajian tindakan, membantu menjana idea dan fokus kajian, menyokong penulisan akademik dan reflektif, menjimatkan masa dalam penyediaan dokumen penulisan. Ini sangat straightforward cikgu. So ini cikgu boleh search sendiri nanti. So apa yang saya mau tunjuk? Kita mau sampai sudah top yang bagian yang penting. Cikgu, untuk saya menggunakan ChatGPT. Banyak orang tanya, kenapa saya tidak guna Gemini, kenapa saya tidak guna Copilot, kenapa saya tidak guna DeepSeek. Sebenarnya bagi saya cikgu, macam juga kalau orang tanya kita, kenapa kamu guna Maxis, kenapa kamu tidak guna U-Mobile, kenapa kamu tidak guna Digi, kenapa kamu tidak guna Telkom. Dia bergantung dengan keperluan dan mana yang kita selesa lah. Bagi saya ChatGPT ini saya sudah guna dari awal cikgu. Dia keluar sejak 2022 hari itu saya sudah mula pakai. Dan saya sangat selesa dengan dia punya cara lah. Dan yang lain tuh bukan tidak oke. Bagi saya dia sangat halus, dia punya perbezaan itu. Cuma bagi saya ChatGPT ini dia punya cara reply itu macam kita berkomunikasi, macam kita bercerita dengan kawan. Dia punya cara dia hurai itu macam dia bercakap dan sama kita. So saya selesa yang begitulah. Cikgu. Jadi untuk bagaimana cikgu mau menghasilkan penulisan kajian tindakan itu menggunakan ChatGPT, strategi yang sangat penting adalah prompting. Prompting ini adalah kita tanya, kita minta, kita soal ChatGPT itu. Kita mau dia menghasilkan something. Jadi untuk yang pertama, untuk hari ini cikgu saya hanya sempat tunjuk inilah. Dengan contoh. Jadi cikgu boleh gunakan strategi prompting RTF. R itu apa? Act as a role, create a task, dan juga F, show as format. Cikgu coba ingat RTF. So kita coba tengok macam mana. Cara prompting ini akan membantu kita cikgu. Lebih bagus kita prompting, maksudnya lebih spesifik, lebih mendalam, lebih terperinci kita prompt. AI itu lebih spesifik, lebih mendalam, lebih terperinci, dia akan bagi jawaban pada kita. Jadi saya minta maaf ada garis merah sana, tapi tidak apa-apa juga kita teruskan saja. Entah apa yang jadi tadi itu. Pertama tadi R. Act as a role. Cikgu bagi peranan. Thank you. Hilang sudah. Cikgu bagi peranan pada AI tadi. Gemini kah, ChatGPT kah, Copilot kah. Cikgu lantik dia. Cikgu jadikan dia someone. Dalam konteks ini, Anda ada apa yang saya buat. Ini kenapa begini cikgu? Sebab
AI ini, ChatGPT, ataupun ini dia panggil satu cabang yang dia panggil generative AI ini. Dia akan hasilkan bahan-bahan daripada prompting yang kita buat, image, grafik, teks dan sebagainya. So AI ini dia akan ambil fetch data daripada web sana, di luar sana, server. So kalau kita zoom kepada peranan dia akan ambil bahan-bahan yang berkaitan dengan peranan yang kita bagi. Maksudnya kalau ekonomi lah cikgu kan. Kalau ekonomi bagi seorang guru dengan seorang ahli perniagaan akan beza meaning kan. So begitu juga AI ini, kita prompt dia, kita bagi dia peranan. Jadi contoh yang saya bagi di sini, oke ya. Anda adalah seorang, oke, siapakah Anda? R tadi. Kita lantik dia lah. Anda adalah seorang penyelidik kajian tindakan. Oke, ini contoh yang mudah pertama. Oke, seterusnya T tadi. Create a task. Tugasan dia. Apakah tugasan kita bagi pada ChatGPT? Bantu saya menghasilkan satu penulisan refleksi pengajaran dan pembelajaran lepas bagi tajuk meningkatkan kemahiran menambah 2 pecahan wajar melibatkan penyebut 4 dengan 8 dalam kalangan murid tahun 5. So kita bagi dia tugas. Oke, dan dia ini tidak ada yang fix. Cikgu, kita boleh bermain-main dengan soalan kita. Oke, saya mau jawaban yang tepat. Saya mau kamu bagi saya 20 jawaban pun boleh. Cikgu bagi dia tugas apa yang dia perlu buat. Oke, kemudian F tadi, show as format. Format apa yang kita mau? Contoh di sini penulisan. Penulisan tersebut perlu spesifik, terperinci dengan menggunakan bahasa Melayu formal dan bukan bahasa Indonesia. Ini sangat penting cikgu. Kalau cikgu banyak bermain dengan banyak menggunakan bahasa Melayu, bagi tahu ChatGPT ataupun AI tadi guna bahasa Melayu formal. Sebab kadang-kadang dia akan termix dengan bahasa Indonesia. Saya jumpa pelajar saya banyak perkataan-perkataan nih bisa kan yang Indonesia punya nih. Oke, kemudian penulisan tersebut juga perlu sesuai untuk dimasukkan dalam laporan kajian tindakan. Oke, cikgu, bila cikgu sudah guna ini tadi kan, oke, sudah bagi dia peranan R, cikgu sudah bagi tugas pada dia, dan cikgu sudah bagi tahu dia format yang macam mana cikgu mau. So apa yang cikgu buat seterusnya? Oke, cikgu buka lah cikgu punya AI tadi kan, language learning module tu sama ada ChatGPT kah, Copilot kah, Gemini kah dan sebagainya. Cikgu copy dan paste sahaja. Oke, contoh ini. Oke, ini ChatGPT lah, saya pakai ChatGPT ya. Anda adalah seorang penyelidik kajian tindakan. Di mana saya dapat ini, cikgu? Oke, kalau boleh saya undur, cikgu. Saya dapat dari sini. Saya ambil saja ini. Anda adalah seorang penyelidik kajian tindakan. Oke, kemudian apa saya buat lagi? Bantu saya menghasilkan satu penulisan refleksi pengajaran dan pembelajaran lepas. Oke, ini dari mana saya dapat, cikgu? Saya dapat daripada ini yang saya buat tadi. Saya copy dan saya paste. Oke, maksudnya kalau cikgu sudah mahir nanti cikgu tidak payah buat macam copy paste itulah, cikgu just type saja. Tapi saya bagi hari ini gambaran. Macam mana cikgu mau prompt dia. Kemudian cikgu bagi tahu format. Apakah format tadi? Penulisan tersebut perlu spesifik, terperinci. Jadi cikgu type di sinilah, penulisan tersebut perlu spesifik, terperinci dengan menggunakan bahasa Melayu formal dan bukan bahasa Indonesia. Perlu dimasukkan dalam laporan kajian tindakan. Oke, cikgu masuk sini, cikgu tekan enter ataupun arrow nih kan, dan apa akan dapat? Oke. Di sini saya sudah buat lebih awal lah cikgu, so saya tunjukkan di sini. Dia bergantung dengan nasib juga. Oke, bagaimana AI itu mendisplay kita punya prompting. So inilah yang saya dapat. Oke, ini daripada ChatGPT. Jadi ChatGPT itu telah pun memberikan saya maklum balas daripada prompting yang saya buat tadi. So saya just tunjukkanlah juga ada macam ni. Oke, kemudian ada lagi perenggan seterusnya. Ada lagi perenggan seterusnya dan ada lagi perenggan seterusnya. Oke, jadi cikgu kan Biska. Oke. Jadi cikgu begini maksud saya. Tanpa buat apa-apa, tanpa saya buat bacaan, tanpa saya pening kepala awal-awal, tanpa saya baca struggle satu malam mau berfikir, mau baca beratus-ratus artikel. Oke, apa saya buat cikgu? Saya just guna ini saja. Kan, saya just type benda ini dan dia menghasilkan ini. Tanpa saya ada buat
pembacaan 200 artikel ke 300 artikel ke buat sintesis matriks ke dan sebagainya. Tidak ada cikgu. Saya just ini saja saya buat dan saya dapat ini. Oke, tapi ada etika dia. Nanti saya akan terangkan lah apa yang kita perlu buat bila dapat ini. Tapi secara awal deh cikgu sudah dapat satu benda untuk cikgu usahakan. Tanpa perlu pening kepala awal-awal kan. Cikgu sudah dibagi satu penulisan. Tinggal apa yang cikgu buat, cikgu ambil ini, cikgu olah lah semula kan. Olah semula, cek semula dan sesuaikan dengan penulisan cikgu lah. Oke, jangan ambil bulat-bulat. Karena dia mungkin ada error, mungkin ada yang redundant dan sebagainya. Tapi di peringkat awal cikgu sudah ada satu penulisan yang tinggal cikgu touch up saja, orang cakap lah. Oke, jadi itu yang kaidah kekuatan prompting tadi. Oke, jadi tadi prompting itu RTG kan. Oke, jadi cikgu sebenarnya ada lagi. Oke, ada lagi prompting lain. Oke, ada yang kita panggil ya tag, TAG. T to describe, A to ask for action, G to goal. Apakah sasaran kita? Oke, ada lagi BAB. Oke, strategy prompting, explain problem. Cikgu mungkin ceritakan dulu, saya menghadapi masalah seperti ini. Murid saya, daripada 10 orang murid saya, 3 orang belum menguasai ini. Cikgu bagi explain problem, state outcome, ask for bridge. Bridge ini macam mana dia punya kesinambungan lah, macam mana ini relate dengan ini. Kemudian cikgu ada lagi satu strategi prompting, kita panggil care. Oke. C to act as a content, A to create an action, R to show as result, dan E to examples. Oke, so ini pun satu kaedah prompting juga yang mana akan bantu cikgu untuk at least di peringkat awal menghasilkan satu teks, oke, satu penulisan untuk satu subkomponen itu. Oke, dan di cikgu ini tidak semestinya terpakai untuk kajian tindakan lah sahaja. Boleh juga guna untuk situasi-situasi lain. Oke, dalam buat RPH. Banyak kawan-kawan saya buat RPH guna inilah AI ini. Tapi untuk cikgu hari ini saya hanya sempat tunjuk satu saja. Jadi kalau berminat mau tahu yang lain tuh kan cikgu boleh kontak lah, kita boleh terus discuss di masa-masa akan datang di lain masa mengenai macam mana menggunakan prompting yang ini. Oke, so dia punya formula cikgu adalah lagi bagus cikgu punya prompting, lagi detail cikgu prompting, lagi terperinci cikgu prompting dia lagi bagus ataupun lagi detail result yang cikgu dapat lah. Oke. Alright, jadi tidak sah kalau saya tidak highlight benda ini. Bermakna cikgu walaupun kita menggunakan AI, walaupun saya menggunakan AI, saya selalu ingatkan orang lah bahwa kita perlu ambil etika. Kita perlu ikut etika lah penggunaan kecerdasan buatan AI, sebab kita pun tahu ada pro and cons dia. Jadi saya mungkin highlight beberapa perkara khas untuk kajian tindakan. Oke, mau habis sudah lah cikgu. Oke, etika yang perlu diambil kira kalau cikgu guna AI dalam kajian tindakan ataupun apa-apa penulisan lah secara umum. Gunakan AI sebagai alat bantu reflektif dan bukan pengganti pemikiran guru. Maksudnya, cikgu ini kan cikgu yang perlu fikir lebih awal. Cikgu yang perlu ada generate something lah. Kemudian bila cikgu rasa, okay, saya ada something, saya terfikir, tapi tidak clear, saya tidak tahu how to put it into words. So, cikgu boleh minta bantuan AI untuk put it into words. Tapi sebaik-baiknya cikgu lah yang generate lebih awal ide itu. Oke, kemudian berikan kredit dan nyatakan penggunaan AI. So, ada sudah artikel yang buat citation AI ya, Open AI. Oke, Copilot. Maksudnya dia bagi kredit, dia bagi citation bahwa maklumat itu dia dapat daripada AI. Ada yang buat begitu sudah dan sepatutnya kita kena highlight lah. Oh, ini huraian ini daripada AI. Oke. Kemudian lindungi data pribadi dan sensitif. Maksudnya cikgu, walaupun saya generate tadi refleksi PDP lepas, sangat penting kita jangan libatkan data pribadi ataupun maklumat-maklumat sensitif lah. Oke, kita just secara umum sahaja. Oke, kemudian ini pun penting, menilai dan menyemak semula maklumat yang dijana AI. So cikgu, saya sangat-sangat ingatkan ataupun kita inilah kita take note bersama.
apa-apa yang di-generate oleh AI tadi kan, cikgu kita jangan ambil bulat-bulat pertama kali lah. Oke, kita kena nilai dia, kita semak semula penulisan dia, kena hurai, kena analyze dia punya cara penyampaian dan sebagainya. Kerana even ChatGPT kan, kalau cikgu buka ChatGPT, di bahagian bawah sekali itu dia akan tulis ada satu kenyataan, ChatGPT may make mistakes. ChatGPT mungkin akan membuat kesilapan. So ada huraian dia di bawah tu. So cikgu kena alert lah. Jangan kita, the best practice is etika dia jangan ambil bulat-bulat dan pop terus dalam penulisan kita lah. Kita nilai semula, kita olah semula ikut gaya penulisan kita. Oke, dan ini sangat penting cikgu. Banyak berlaku dan saya ada nampaklah beberapa yang saya baca. Dia punya penggunaan word sangat bagus kan. Ini jurnal-jurnal yang Scopus sudah nih, yang Q1, Q2. Kekalkan keaslian dan integriti penyelidikan. Maksudnya cikgu, walaupun AI itu membantu kita dalam penyelidikan, janganlah AI itu pula yang kasih siap kajian kita. Maksud saya di sini, cikgu keluarlah, turunlah buat data collection. Kalau cikgu punya kajian itu berkaitan kajian tinjauan, cikgu edarlah borang soal selidik. Kalau cikgu buat kajian tindakan, cikgu laksanalah itu kajian tindakan. Bukan cikgu just menyiapkan melalui AI. Sebab betul cikgu, AI boleh buat data. Boleh buat dummy data. Dia boleh buat dummy data, dia boleh hasilkan data soal selidik. Tinggal kita ambil saja masuk kajian kita. So jangan sampai yang begitulah cikgu. Kita buatlah juga amalan kajian kita itu. Turun padang lah orang bilang. Turun padang dan rasai sendiri kaedah ataupun pengalaman buat kajian itu. Oke, kita pergi kepada slot 4. Saya takut Cikgu Kuit marah saya sebab masa pun sudah di ujung ini. Oke, so Q&A mungkin saya rumuskanlah dulu. Saya rumuskan dan saya serahkan pada Cikgu Kuit, moderator, dan kalau ada Q&A kalau sempat mungkin diteruskan nantilah. Oke, so rumusan saya adalah untuk petang ini. Oke, pertama sekali Cikgu, AI kajian tindakan lah. Kajian tindakan ini adalah satu yang kita gunakan untuk menambah baik amalan kita. Jadi saya berharap daripada perkongsian petang ini, cikgu-cikgu jangan lagi berat hati lah kan. Ya kajian tindakan ini susah lah. Untuk orang-orang yang sambung belajar saja buat nih. Orang yang ambil master saja buat tuh, yang ambil PhD. Saya ini tidak payah. Jangan begitu cikgu, kajian tindakan ini untuk kita. Kita mau tambah baik kita punya amalan. Dan jangan bilang, orang saja itu saya tidak perlu dan sebagainya. Oke cikgu, selepas kajian tindakan, apa yang kita buat? Ada orang cakap, oke dokter, saya sudah buat kajian tindakan, saya sudah buat penulisan. Apalah yang saya dapat? Saya dapat naik gaji kah? Saya dapat anugerah kah? Dan sebagainya. Saya beritahu tidak ada dapat anugerah, tidak ada dapat naik gaji dan sebagainya. Oke, cikgu. Jangan bila kita anggap kita buat kajian tindakan, kita sudah buat satu artikel, kita punya gaji akan naik, kita akan dapat pingat, datuk dan sebagainya. Tidak, cikgu. Apa yang kita perlu buat apa? Kita kongsilah kita punya dapatan itu dengan yang pertama panitia. Panggillah panitia matematik contohnya. Oke, saya telah mendapat satu penemuan, dapat satu dapatan, kaedah ini berjaya menyelesaikan masalah murid ini. Share dengan kita punya panitia, buat PLC, share dengan sekolah sebelah, share dengan satu sekolah, dan amalkan itu. Itu sebenarnya tujuan kajian tindakan cikgu. Kita mau menambah baik amalan kita itu dan kita share dengan panitia kita. Oke, yang seterusnya, kajian tindakan ini cikgu dia satu kemahiran. Buat penyelidikan ini satu kemahiran, cikgu jangan kita anggaplah macam kita buat terus kita pandai. Saya pun cikgu mengambil bertahun-tahun juga untuk bukanlah pandai, bolehlah buat sikit-sikit. Jadi cikgu kita praktis lah. Satu yang saya selalu bagi tahu kawan-kawan, kita bacalah kajian-kajian tindakan orang lain. Oke, untuk kita tengok style dia menulis, tengok cara dia hurai, dan bagi saya pilih yang the best. Mana-mana kajian tindakan yang menang pertandingan-pertandingan itu kan, cikgu ambil dan cikgu baca. Kalau saya kan saya akan baca yang platinum dan yang emas. Sorry to say lah kan, yang perak, yang gangsa saya tidak baca. Bukan apa, saya mau tengok gaya penulisan dia, mau belajar kan. So learn from the best. So mana-mana yang ada pertandingan yang Johan, platinum dan sebagainya, cikgu baca dia punya penulisan kajian tindakan. Mesti ada something yang dia tulis yang dapat anugerah emas, anugerah platinum. Dan yang terakhir sekali cikgu adalah cikgu ikutlah
saya cadangkan. Kalau ada persidangan, kalau ada seminar, kalau ada pertandingan-pertandingan kajian tindakan, Cikgu ikutlah. Bukan mau menang semata-mata, tapi bila kita ikut pertandingan-pertandingan, bila kita ikut conference dan seminar, akan ada juri ataupun panel yang menilai, dan panel itu dia akan bagi pandangan, penambahbaikan bahkan. Mungkin Cikgu buat begini, mungkin Cikgu buat macam ini dan sebagainya. So kita akan dapat perspektif baru. Oh ya kan, betul juga. Sepatutnya saya buat macam ni, macam ni, macam ni. So in a way, menyertai seminar, persidangan, dan juga pertandingan kajian tindakan itu secara positif dia akan membantu menambah baik kita punya penulisan. Oke, mungkin ada elemen yang kita kurang hurai, tapi bila juri itu nampak, dia bagi tahu, oke, Cikgu coba hurai dengan lebih mendalam bahagian ini. Contohnya saya jumpa hari itu, dia tidak sertakan model. Tiada model kajian yang disertakan. So, saya bagi tahu dia, oke, Cikgu nanti sertakan ataupun masukkan model kajian Cikgu. Kemis dan McTaggart, Kurt Lewin, dan sebagainya. Oke, jadi rasanya itu sahaja daripada saya untuk perkongsian petang ini. So, saya pertama sekali mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Connecting Dots. Oke, Puan Elsie lah selaku mungkin penyelaras di Zon Sabah kerana telah menjemput saya lah pada petang ini untuk mengongsikan sedikit sebanyak mengenai kajian tindakan dan apa kajian tindakan itu pada diri kita sebagai guru. Juga kepada moderator kita pada petang ini yang sudi bersama saya lah pada petang ini, dan juga kepada semua sidang maya. Saya pun tidak pasti berapa ramai, namun saya mengharapkan cikgu-cikgu yang mendengar pada petang ini share lah dengan sekolah anda, dengan panitia anda, dengan zon anda, okey, bahawa kajian tindakan ini bukan untuk orang lain, untuk kita juga sebenarnya. Okey, bukan kita mau bertanding dan sebagainya, tapi kita mau menambah baik amalan kita. Cubalah cikgu, cuba. Satu sekolah, satu kajian tindakan pun sangat baik. Satu sekolah, satu panitia, satu kajian tindakan pun sangat baik untuk 1 tahun. It's a start, it's a good approach. Okay, jadi dengan itu saya akhiri. Mana yang baik itu daripada Tuhan Yang Maha Esa, yang kurang baik itu daripada diri saya yang lemah ini. Jadi semoga kita dapat bertemu kembali ataupun bersuah semula di masa-masa akan datang. Jadi jika ada yang ingin bertanya dan sebagainya lagi, boleh rujuk saya lah. Nanti kita boleh mungkin buat perbincangan dan sebagainya. Dan dengan itu saya serahkan semula kepada moderator kita yang hebat, Cikgu Quid di semula. Terima kasih. Jumpa lagi. Alright. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Reda. Okey, atas perkongsian yang sangat memberi manfaat khususnya kepada warga pendidik. Selepas ini saya dapat komen-komen daripada di kedua-dua, baik di dalam Zoom ataupun YouTube. Dr. berjaya petang ini memberikan inspirasi kepada guru-guru di luar sana untuk join kajian tindakan, melibatkan diri dalam simposium, membuat pembentangan, dan yang paling penting untuk kickstart. Ngam dengan tajuk kita pada hari ini, untuk kickstart, untuk mula menulis kajian tindakan, menjalankan kajian tindakan dalam bilik darjah warga pendidik masing-masing lah. Jadi tahniah sekali lagi kepada Dr. Reina atas perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat. Ada satu soalan daripada kita punya audiens. Sila. Simple je soalan dia. Dia cuma daripada Cikgu Hao. Beliau menanya bahawa bagaimana untuk lampiran rujukan jika dapatkan sumber daripada ChatGPT. Adakah kajian tindakan memerlukan rujukan? Dan juga bagaimana mendapatkan rujukan jika sumber daripada ChatGPT? Okey. Alright, saya cuba jawab. Terima kasih soalannya. Okey, ini satu soalan yang sering saya dapat. Adakah kajian tindakan ini berat kepada rujukan? Okey, adakah dia perlu kita buat rujukan? Okey, sebenarnya dia on the fence. Ada school of thought. Okey, ini saya perlu highlight lah Cikgu Kuita. Bila dalam bidang penyelidikan ini dia sangat very agresif. Dia very agresif dari segi school of thought. Satu perkara itu bagi sekolah A dia akan cakap macam ni. Bila sekolah B pula dia akan cakap macam ni. Okey, jadi bagi pandangan saya, kajian tindakan ini cikgu dia adalah satu naratif. Naratif maksudnya dia satu bentuk penceritaan. Penceritaan yang fleksibel dan dinamik. Kita dengan kelas kita. Orang lain tidak boleh condemn kita. Orang lain tidak boleh cakap, betulkah kau punya kajian ini? Boleh terima kah? Valid kah data kau? Kerana kita dengan kelas kita.
saya dengan situasi saya. Dan dari kalau orang komen data kamu ini ada verification kah, validation kah, verification. Tujuan kajian tindakan bukan membuktikan instrumen. Tujuan kajian tindakan bukan membuktikan keberkesanan intervensi. Tujuan kajian tindakan mau menambah baik amalan kita dalam kelas. Oke, jadi berbalik kepada soalan tadi, saya kena be careful dengan citation this one ChatGPT ataupun AI karena saya belum melihat lagi yang versi APA terbaru. Jadi untuk Cikgu How tadi saya pun takut untuk bagi tahu how is it. Maybe APA versi 8 kita ada. But do check it out. Saya tidak pasti, mungkin ada institut yang telah mengeluarkannya, tapi saya still belum nampak yang the APA version 8 punya lah tadi. So berkaitan rujukan sebenarnya tidak perlu pun Cikgu sertakan rujukan. Tapi kenapa ada rujukan? Karena ada statement-statement yang guru-guru tuh pakai. Contohnya teori konstruktivisme. Jadi kalau Cikgu mengatakan murid membina pengetahuan baru daripada pengetahuan sedia ada. So itu sudah menunjukkan teori konstruktivisme dan Cikgu perlu cite. Cikgu tidak boleh claim itu Cikgu punya statement. Sebab itulah bila Cikgu cite, bila Cikgu buat statement itu perlu ada rujukan lah. Biasanya rujukan kajian tindakan ini 10 hingga 12, roughly lah. 10 hingga 12 citation. Is okay. Dia bukan satu macam kajian konvensional yang you have ada like a lot of references. Ini tidak perlu sebab dia berbentuk naratif. Cikgu hanya mau menambah baik amalan Cikgu. So harap Cikgu Lau terjawablah soalan itu ya. Ada apa lagi Cikgu Pit? Ada satu lagi soalan, memandangkan maksud kita sangat-sangat bilang jealous bahkan. Cukup saja. Jadi izinkan saya kongsikan satu lagi soalan daripada Cikgu Siti Nur Hazika yang berkaitan dengan apa beza antara analisis kajian dan juga dapatan kajian. Adakah proses analisis data termasuk dalam dapatan kajian di mana kita boleh hurai semua data yang diperolehi dalam fasa tersebut? Ya. Oke, terima kasih soalannya. Berkaitan dengan analisis data dan dapatan kajian. Analisis data adalah proses ataupun pendekatan analisis yang kita buat. Contohnya analisis terhadap temu bual. Mungkin kita menggunakan satu borang. Murid suka atau tidak kita menggunakan game based learning dalam PDP kita. Jadi kita tanda suka atau tidak. Kita tanya murid, kamu suka kah Cikgu guna kaedah ini? Murid akan jawab suka atau tidak. Analisis data adalah kita menganalisis data yang kita dapat menggunakan kaedah-kaedah analisis data. Kalau kajian konvensional ujian T, kemudian kita ada correlation, Spearman-Rho dan sebagainya. Dapatan kajian ini pula kita just huraikan, kita just tunjuk. Kita tunjuk sahaja dapatan yang kita dapat. Kita tidak hurai lebih, kita just tunjuk daripada soal selidik saya dapati ini, daripada pemerhatian saya nampak ini. Di bahagian perbincangan baru kita akan kupas kenapa murid itu berminat dengan kaedah yang Cikgu pakai. Mungkin karena ada hands on. So untuk Cikgu Siti Hazika tadi kan, analisis data itu adalah bahagian kita analyze data kita. Bahagian dapatan kajian itu kita tunjuk data yang kita analisis. Bahagian perbincangan nanti baru kita kupas kenapa berlaku data-data itu. Jadi harap dapat menjawab Cikgu Siti Hazika. Ya, terima kasih atas jawaban daripada yang ringkas tapi padat daripada Dr. Ena. Saya yakin ramai warga pendidik di luar sana yang memang ada banyak soalan, walaupun dalam chat pun memang ada. Jadi saya harapkan tadi perkongsian di maklumat kan, Tuan Dokter, tadi ada kongsi maklumat kan, email, tempat bertugas dan telepon kontak tadi. Jadi semua warga pendidik boleh direct lah, boleh terus berhubungi dengan Dr. Reina untuk dapatkan maklum balas lah berkaitan kemuskilan ataupun soalan-soalan lah berkaitan dengan topik yang hari ini kita bincangkan dalam CDL siri ke-118 inilah. Alright. Jadi personally bagi Quid sendiri pun banyak belajar, terutamanya bagaimana gunakan AI dalam menghasilkan kajian tindakan, termasuklah beberapa term seperti RTF,
Care Ah. dan juga Bapa. Oh, confirm saya malam ini tidak tenang. Baru berpikir sudah macam mana kickstart untuk kajian tindakan ini. Dan kita juga memperoleh beramai penonton all over Malaysia, daripada Kuala Lipis, have penonton daripada Ampang, everywhere lah. Satu Sabah ni memang banyak, termasuk di kawasan pedalaman. Terima kasih kami ucapkan kepada semua guru-guru yang telah join. Jadi sebagai wrap up kita punya perkongsian pada petang ini, kita mengucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada Dr. Reina atas sesi hands-on yang sungguh bermakna tadi. So, kita mohon semua guru mengisi maklum balas dan juga kehadiran melalui link yang telah dikongsikan. Jadi, jadi untuk tuan-tuan dan puan-puan, kita akan adakan siri ini pada setiap hari Khamis pada masa yang akan dimaklumkan. Untuk makluman awal kepada para peserta, minggu hadapan siri ke-119, kita akan mendengar perkongsian daripada Cikgu Nirmala Devi, anak perempuan Kandasamy daripada Sekolah Kebangsaan St. Patrick, Tawau. Dan tajuk beliau adalah What's New in MIEE Application. Oh, mantap. Okey, satu tajuk yang sangat menarik. Jadi, jangan lupa untuk stay tune untuk slot siri kita yang seterusnya untuk CDL, Hands-on Online Session Sabah lah. So, pemakluman melalui WhatsApp dan Telegram akan dikongsikan. Jangan lupa isi link kehadiran yang telah dikongsikan di dalam ruangan chat. Sebelum kita bersurai, kita mau jemput semua. Kita mengambil gambar sebagai kenangan-kenangan dan juga bukti kehadiran. Okay? So, kepada semua warga pendidik yang sedang menyertai kita di alam maya, bolehlah kita boleh buka kamera dan senyum. Sementara kita punya teknikal, Cik Hazwani boleh tolong ambil gambar. Okay, cikgu-cikgu boleh bersedia. Okay. Okay, ready? 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Freestyle. 1, 2, 3. Okay. Semua sudah, saya Alright. serahkan kembali kepada cikgu moderator. Alright, terima kasih Hazwani. Okay. Jadi kita akan berjumpa lagi di sesi yang akan datang. Jadi selamat berehat semua. Jumpa lagi di minggu hadapan. Jadi bye-bye semua. Okay, bye. Thank you. Bye Dr. Reina. Okay, bye. Pakai baju kuit. Nanti kita atur. Nah, boleh jumpa lagi. Nanti kita jumpa lagi nanti. Silakan. Okay, kopi-kopi. Okay, bye. Bye semua.